Mana perginya janji nak laksanakan apa dipanggil Royal Commission of Inquiry ni, apa dipanggil? RCI. Terhadap Tommy Thomas. Mana pergi janji ni? Sepatutnya dia orang ni highlightkan benda ni. Kurang-kurang ada pressure. Kan? Tapi bila buat kenyataan bodoh, kata orang dalam kerajaan hari ni gila jawatan, gila harta, dah lupakan Datuk Seri Najib. Cuba bayangkan kenyataan kamu begini. Kalau kata Datuk Seri Najib ada 1000 penyokong, orang UMNO, ada jawatan. Dengan kenyataan macam ni, akan menambah jumlah orang UMNO yang menyokong Datuk Seri Najib ke akan menyebabkan dia orang ni menjauhkan diri daripada Datuk Seri Najib. So pakai otak lah. Kadang-kadang dia orang ni terasa dia orang ni lebih Najib daripada kita ni. Lepas tu bila keluar ayat-ayat macam ni, penyokong Datuk Seri Najib yang dalam kerajaan ni bukan semua malaikat tau. Dia orang ni bermati-matian membela Datuk Seri Najib. Cuma dia orang tak bolehlah beritahu dengan kau apa dia orang buat. Banyak benda kena dirahsiakan. Takkan Datuk Seri Zahid nak beritahu akibat daripada dia buat apa? Affidavit tu, baginda tuanku pun murka. Takkan dia nak beritahu? Bukan satu dua tuanku yang murka tau. Bukan seorang yang murka tau. Nak beritahu ni. Tapi dia ambil risiko. Malah ada yang menafsir dia lawan kerajaan. Dia ambil risiko. Engkau pernah buat? Kau tak pernah buat. Datuk Seri Waru tak faham. Dia ambil risiko. Kalau tiba-tiba tuanku nak tukar Menteri Besar macam mana? Ada tak dia orang ni fikir? Sedap mulut dia orang ni. Aku cakap mulut musibat marah. Tapi memang betul musibat dia orang ni. Dia ingat dia orang ni lebih najib daripada orang lain ni. Pakai otak lah. Pakai otak. Datuk Zahid ambil risiko. Warusdi ambil risiko. Ramai pemimpin UMNO buat kerja untuk bantu Datuk Seri Najib. Tapi bukan semua kita boleh cerita dekat live. Patut saya tak. Sebab pengikut-pengikut 1-2 kerat ni, kadang-kadang kebodohan dia orang ni memaksa kita kena cerita benda yang tak sepatutnya kita cerita. Hari ni orang yang bermati-matian untuk bela Datuk Najib ni, dia orang maki. Kalau besok lusa dia orang dah tak boleh tahan. Kita bela, kita dah dimurkai. Tuanku murka. Lepas tu orang UMNO yang pro Datuk Seri Najib ni pun bantai. Last sekali kata tak apalah, suka hati korang lah. Siapa nak bela Datuk Najib? Otak-otak dia orang ni, bila dia cakap orang yang ada jawatan dalam kerajaan, maknanya menteri-menteri dalam kerajaan. Dia orang ada terfikir dah. Setidak-tidaknya atas usaha Datuk Zahid, Azalina dan kawan-kawan dalam menteri ni, kurang-kurang hari ni kita dapat lihat satu. Datuk Najib sepatutnya bila dia kena 12 tahun penjara dan 250 juta denda, 260 ke 250? 260 kan. Dia kena lalui 1/3 hukuman baru dia boleh mendapat pendengaran petition pengampunan diraja ni. Maknanya sepatutnya dia tunggu 4 tahun tau. Sepatutnya dia tunggu 4 tahun. Tapi tahun pertama je, setahun je, Datuk Seri Najib dah dapat potong queue. Berapa ramai orang tahanan dan banduan lain menunggu, tapi Datuk Seri Najib dapat potong queue. Tahun pertama dapat pengampunan, dapat masuk ke lembaga pengampunan. Kalau kita tidak ada kuasa politik ni, kalau ikut perangai-perangai bahalul ni,
Eh? Orang yang terasa dia lebih najib daripada Datuk Seri Najib sendiri. Kalau ikut perangai dia orang ni, Datuk Zahid letak jawatan. Orang Rosydi letak jawatan. Semua yang menteri-menteri ni semua letak jawatan. Kalau dia orang ni semua letak jawatan, dia orang tidak ada kuasa politik. Apa dia boleh bantu Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib boleh bebas cepat. Cuba pakai otak fikir. Adakah dengan laungan, oh hidup bosku, itu boleh membebaskan Datuk Seri Najib? Ataupun hantar kuih kat mahkamah setiap hari itu boleh membebaskan Datuk Seri Najib? Use your bloody brain lah. Use your bloody brain. Yang pasti apa yang kamu buat, bekerjasama dengan Perikatan Nasional, bekerjasama dengan Khairuddin Abu Hassan, bekerjasama dengan Hamzah Zainuddin, bekerjasama dengan Wan Saiful Wan Jai, dengan Hisham Jalil. Inilah benda-benda yang menampakkan bahawa ada jalinan dengan Perikatan Nasional. Dan inilah yang boleh membantu untuk dudukkan Datuk Seri Najib lagi lama dalam penjara. Engkau oranglah yang sabotaj Datuk Seri Najib. Sebab tak pakai otak. Masih percaya lembu-lembu Perikatan Nasional ni boleh bebaskan Datuk Seri Najib. This is very stupid. Minta maaf cakap lah. Mana otak letak? Otak ni biar duduk di atas kepala, jangan duduk di lutut. Sepatutnya hari ni kita ramaikan orang yang nak menyokong Datuk Seri Najib. Takkan semua orang yang nak menyokong Datuk Seri Najib kena letak jawatan dalam kerajaan, kena letak jawatan dalam MT UMNO supaya dia boleh jadi penyokong Datuk Seri Najib. Anak-anak Datuk Seri Najib pun pegang jawatan dalam UMNO, pegang jawatan dalam kerajaan. Bila kau orang cakap tu, kau rasa anak-anak dia pun tak ada terasa. Cubalah pakai otak sikit. Cuba pakai otak, berfikir dengan waras. Jangan ingat kau orang je peranan masing-masing. Datuk Zahid peranan dia mungkin pujuk baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Mungkin pujuk kabinet, permudahkan. Sikit hari lagi kerajaan nak luluskan akta tahanan di rumah. Dulu mungkin tidak melibatkan Datuk Seri Najib. Tetapi selepas ini Datuk Seri Najib, selepas 23 Ogos 2024, tempoh tahanan dia kalau nak ikutkan kurang daripada 4 tahun. Kelayakan pertama tu dah ada. Kan? Cuma dari segi kes-kes mahkamah dia yang lain belum selesai. Satu kes dah selesai. Dulu kalau Tan Sri Idrus Harun tak batalkan representasi, 4 representasi yang sepatutnya dah DNAA. Tapi silap pasal umum Datuk Seri Zahid dapat DNAA. Saya dipahamkan Tan Sri Idrus Harun batalkan representasi yang dah pun diterima. So kena mohon balik representasi. Dan alhamdulillah untuk kes pindaan audit, laporan audit ampunan penuh daripada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang baru, yang ke-17, Pertuan Agong yang baru, yang ke-17. Silakan. Okey, Datuk. Apa pandangan Datuk mengenai kerjasama politik BNPH dan antara parti politik untuk PRN Sabah yang akan berlangsung tahun depan ni? Pertama sekali, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional telah mengesahkan bahawa Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan telah memuktamadkan kerjasama untuk menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang dijangka berlangsung tahun depan. Dalam erti kata lain, BN dan PH akan memasuki pilihan raya Sabah bersama. Persetujuan antara BN dan PH itu menjadi asas kepada kerjasama untuk menghadapi PRN Sabah. BN khasnya tidak pernah menutup pintu untuk menjalinkan kerjasama
dengan gabungan parti-parti di Sabah ataupun mana-mana kerjasama dengan parti-parti yang ada di Sabah. Dan BN juga tidak menggunakan pendekatan lama bahawa tidak ada sebarang peluang untuk mengadakan rundingan. Dulu betul. Tapi sekarang ni ada, boleh berunding. Pengurusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mukhtar Radin juga selari dengan pandangan pengurusi BN, di mana kerjasama ini amat bersesuaian dengan landscape politik Sabah dan disesuaikan dengan situasi politik di peringkat nasional. Selain itu, bagi parti lain selain daripada komponen BN dan PH, rundingan terperinci akan diadakan apabila tiba masanya. Dah bubar nanti baru kita runding lah, kan? Datuk Seri Zahid juga tidak menolak kemungkinan gabungan rakyat Sabah GRS yang memerintah negeri itu mungkin juga boleh bekerjasama dengan BN dan PH pada pilihan raya negeri yang akan datang, ataupun baru-baru ni kita pun tengok IGG berjumpa dengan Samsuri. Kalau dia nak bekerjasama dengan PAS pun silakan, tak ada masalah, kan? Buat masa ni pengurusi BN sendiri telah bertemu dengan pemimpin utama GRS. Pertemuan ini tidak mengadakan kedinamikan inilah yang menjadi pegangan BN dan Pakatan Harapan. Jadi kita tunggulah, jangan buat spekulasi. Macam-macam boleh berlaku last minute. Mungkin juga kita boleh kerjasama dengan GRS. Okey, silakan, ada soalan lain? Okey, Datuk, kita beralih pada soalan mengenai Datuk Seri Najib. Terdapat pelbagai tomahan dan persepsi negatif dari menyokong Datuk Seri Najib supaya tinggalkan Datuk Seri Najib. Ini semua manusia tak ada otak. Sepatutnya hari ini dia galakkan orang mendesak supaya Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Mendesak supaya orang-orang yang menyeleweng dana 1MDB ni dihadapkan ke muka pengadilan. Patut hari ini diorang buat bising. Patut hari ini diorang pertikaikan kenapa manusia bernama Zeti Akhtar Aziz, Governor Bank Negara, yang diberikan surat daripada kerajaan Saudi dan juga Kementerian Kewangan Saudi dan juga kerabat diraja Saudi. Datuk Seri Najib bagi surat kepada Zeti supaya Zeti cek betul ke ni Kementerian Kewangan nak bagi duit kepada dia. Orang ni rupa-rupanya suami dan anak dia dapat 715 juta daripada Jolo. Mestilah nasihat dia pada Datuk Seri Najib, nasihat yang membolehkan dia punya keluarga menerima dana daripada Jolo, menerima suapan rasuah daripada Jolo. Sama juga Datuk Seri Najib, bila ada permohonan daripada SRC International untuk memohon pinjaman daripada KUAP, Datuk Seri Najib arahkan Nur Muhammad Yaakob, bekas Menteri Mahathir ni, Zeti pun orang Mahathir juga, untuk membuat due diligence dan sediakan cabinet paper sama ada patut tak bagi pinjaman KUAP 4 bilion ringgit kepada SRC International. Orang ni dapat 85 juta ringgit daripada Jolo. Takkan dia akan buat laporan yang adil, laporan yang baik untuk memastikan dana KUAP ni selamat. Orang ni sehingga hari ni tidak didakwa. Zeti sehingga hari ni tidak didakwa. Jolo, the main culprit, yang DOJ kata terima 1.2 bilion US dollar, sampai sekarang tak didakwa. Ring Faisal tak didakwa. Tim Lesnar terima 75 juta, sampai sekarang tak didakwa oleh kerajaan Malaysia. Roger Ng pun terima 35 juta ringgit, dan ni US dollar. Ramai orang. Girlfriend kepada Tim Lesnar, siapa nama dia? Rosanna, yang juga pernah menjadi CEO kepada Astro. Dia pun ugut Tim Lesnar dapat 10 juta punya rumah. Kemudian dia boleh pulangkan balik saja rumah saja. Boleh ke macam tu? Sedangkan Datuk Seri Najib bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi hingga hari ni